Assalamualaikum semua. Selamat Hari Wilayah. Terima kasih kerana bersama dengan Simplify Saham. Untuk minggu ini saya akan bincangkan bagaimana prestasi indeks KLCI mempengaruhi trading plan anda dan bagaimana saya kaitkan chart pattern dengan chart indeks KLCI. Jom. Okey, indeks KLCI saya rasa tidak asing kepada semua trader kerana ia menunjukkan prestasi semasa ekonomi Malaysia. Okey, yang mana kita juga tahu kebanyakan trader mendapat keuntungan yang tinggi daripada kenaikan yang mendadak pada Mac yang lepas. Okey, selepas kejatuhan yang mendadak somewhere Februari. Okay. Jadi jika kita daripada chart daily time frame ini, kita dapat lukis market structure-nya terhasil begini. Okey, terhasil. Okey, jadi daripada 20 Mac, okey, kenaikan yang mendadak sehingga 20 April, 17 April lebih kurang. Kemudian berlaku retracement sebelum kenaikan mendadak sekali lagi sehingga 9 Jun. Okey, selepas itu berlaku retracement sehingga ke 1470 mata dan kenaikan sekali lagi sehingga paras 1616 mata. Di sini kita dapat buat satu support, kita dapat satu resistance. Okey. Di penghujung nanti saya akan kaitkan bagaimana indeks KLCI ini dapat membantu anda dari segi trading plan anda, berapa lama pegangan saham yang anda beli, dan juga saya akan kaitkan juga dengan chart pattern. Okey. Jadi dekat sini kita dapat lihat satu resisten yang cukup kuat pada 1616 mata dan terhasil satu support 1472 mata. Daripada 29 Julai berlaku kejatuhan mata untuk indeks KLCI ini sehingga betul-betul pada paras support 11 September. Tetapi pada 30 Oktober telah pecah paras support 1470 mata dengan satu body candle. Jadi saya rasa kebanyakan trader berpendapat pada waktu ini indeks KLCI telah bertukar arah kepada downtrend sebab dah pecah support. Okey, jadi ini pesanan saya kepada trader baru. Ikut arah market. Okey. Sekiranya arah market downtrend, ikut arah market downtrend. Sekiranya arah market uptrend, ikut arah market. Jangan lawan arah. Okey. Semua bersetuju sebenarnya market telah menjadi downtrend. Tetapi sekiranya trend ini bertukar arah, follow. Ada pelbagai faktor yang menyumbang kepada kenaikan indeks KLCI bertukar kepada uptrend. Okey, jadi
indeks KLCI bertukar kepada uptrend daripada 9 November 20 tahun lepas dan mencatatkan satu paras indeks tertinggi 1692. Jadi paras resisten ini telah berubah. Okey. Dah ada satu resisten yang baru. Okey. Kenapa pentingnya untuk kita kenal pasti trend indeks KLCI? Sebab dia berkait rapat dengan kekuatan sesuatu saham untuk meneruskan kenaikan harga. Okey. Sebab berdasarkan pemerhatian daripada 15 Disember ini, somewhere dekat sini, dah berlaku downtrend, minor downtrend, okey, daripada 15 Disember. Okey. Apabila berlaku minor downtrend, di sini kami memerhatikan daripada 1,000 lebih saham yang didagangkan setiap hari, hanya dalam 200 ke 300 kaunter sahaja yang mencatat kenaikan harga pada tiap-tiap hari. Berbanding semasa indeks KLCI dalam keadaan uptrend, okey, daripada 1,000 lebih saham yang didagangkan, lebih daripada 700 saham menunjukkan kenaikan harga. Ini berlaku walaupun sesuatu saham itu dah memecahkan resisten yang terkini bersama volume yang tinggi, tetapi harga saham itu tidak meneruskan kenaikan. Ini berdasarkan pemerhatian daripada 15 Disember sehingga yang terkini. Jadi, sebab itu anda perlu sesuaikan trading plan anda dengan tempoh pegangan anda dalam sesuatu saham. Okey, saya pecahkan tempoh pegangan ini kepada 3 kategori, iaitu okey, jangka masa panjang yang mana kita sedia maklum, okey, dia adalah investor dan mana-mana investor ini, pelabur ini, dia lebih menilai kepada fundamental analysis, melihat kepada keuntungan dia, untung rugi dia, dia punya cash flow dia, dia punya aset, dia punya hutang, dia punya kedudukan kewangan syarikat itu sendiri. Sama ada positif ataupun negatif. Okey. Dia juga menilai sama ada berapa tahap dividen yang diberikan kepada pelabur-pelabur. Okey. Dan investor sangat mementingkan berita-berita yang terkini berkaitan dengan syarikat tersebut. Sama ada memperoleh projek-projek yang baru, melantik director yang baru, yang mana director ini sebelum ini mempunyai rekod yang agak baik bersama dengan syarikat yang lama. Dan dia berbeza dengan trader yang mana lagi turun harga saham, lagi banyak dia beli. Yang mana berbeza dengan trader, bila turun saham kita jual, bila turun saham kita jual. Tapi bila investor turun je harga saham, dia lagi beli kerana pada mereka itu adalah harga diskaun. Okey, sebab bila lagi banyak dia beli, lagi banyak unit saham yang mereka peroleh, lagi banyak dividen yang mereka akan peroleh. Okey. Itu adalah satu tempoh jangka masa yang lama. Lama mana? Lebih daripada 6 bulan. Boleh jadi 5 tahun pun ada. Sebab prestasi syarikat itu semakin berkembang, okey, daripada semasa ke semasa. Kategori yang kedua adalah sederhana. Okey, saya boleh katakan dalam seminggu atau 2 minggu, sekiranya rezeki, okey,
trading plan anda tetapkan adalah untuk seminggu 2 minggu, tetapi dalam 2 hari telah mencapai target profit yang anda tetapkan. Itu rezeki kepada anda. Okey. Dan juga ada kategori yang ketiga, beli pada awal pagi, jual pada hari yang sama ataupun jual pada keesokan harinya. Okey, saya pecahkan hanya kepada 3 kategori. Kenapa perlu untuk anda kenal tempoh pegangan saham ini? Sebab sekiranya indeks KLCI dalam keadaan uptrend, ketiga-tiga kategori ini terpakai. Sama ada anda beli untuk trading plan anda, jual seminggu atau 2 minggu akan datang, ataupun beli dan jual pada hari yang sama, sesuai. Okey, sekiranya indeks KLCI dalam keadaan uptrend. Tetapi sekiranya indeks KLCI dalam keadaan downtrend, kategori kedua agak tidak sesuai. Kenapa saya katakan begitu? Seperti yang saya katakan tadi, pemerhatian kami daripada 15 Disember, 16 Disember macam tu sehingga ke terkini, okey, daripada pengamatan kami, okey, walaupun harga saham itu menunjukkan memecah tahap resisten dengan volume yang tinggi, tetapi tidak meneruskan kenaikan. Jadi sekiranya anda beli somewhere pada 23 Disember mengharapkan kenaikan harga saham itu dalam seminggu ke 2 minggu, indeks KLCI tidak menyokong kenaikan harga saham itu. Saya tak kata semua, sebab saya kata tadi dalam tempoh 15 hari bulan Disember yang lepas sehingga yang terkini, ada saham yang berlaku kenaikan harga daripada 1000 lebih, ada dalam 200 lebih saham, tetapi bukan kebanyakan. Sangat sedikit, 200 counter lebih. Jadi tidak sesuai bagi trading plan yang mengambil masa seminggu atau 2 minggu untuk mencapai target profit. Okay. Tetapi untuk kategori yang ketiga, iaitu beli dan jual pada harga yang sama, jika kita lihat daripada 15 Disember sehingga yang terkini, hari yang sesuai untuk anda trade, beli dan jual pada hari yang sama adalah pada 23 Disember, 30 Disember, 7 Januari, 8 Januari, 13 Januari. Jadi dalam tempoh sebulan setengah, hanya 5 hari sahaja anda trade. Sebulan setengah. Ya. Tidak trade apa-apa juga adalah strategi. Ya. Tidak trade apa-apa juga adalah strategi. Okey. Jadi hanya 5 hari sahaja trade dalam tempoh sebulan setengah. Ini bagi kategori yang ketiga. Tetapi bagi kategori yang pertama, lagi turun harga indeks, lagi turun mata indeks KLCI, lagi turun harga saham, lagi banyak dia beli saham tersebut. Sebab pelabur-pelabur itu yakin yang harga saham itu akan kembali naik atas faktor laporan kewangan yang sangat kukuh. Okey. Jadi sesuaikan trading plan anda mengikut trend indeks KLCI. Okey, saya padam semula kapsen ini. Okey, perkara pertama tentang kaitan antara tempoh pegangan saham dengan trend indeks KLCI. Okey, saya dah bagi tahu. Perkongsian yang kedua adalah tentang chart pattern. Jika anda buat carian, terlalu banyak chart pattern yang terbentuk daripada sesuatu chart, sama ada chart saham ataupun chart indeks KLCI. Salah satu yang famous memang selalu terbentuk dikatakan head and shoulder. Bagaimanakah pattern head and shoulder ini? Dia seperti ini. Di sini anda nampak head, ada dua bahu, shoulder. Inilah yang dikatakan pattern head and shoulder.
Cuma untuk pattern head and shoulder, ia akan complete bentuknya, patternnya bersama dengan garisan merah ini. Sekiranya garisan merah ini belum terbentuk, dia belum lagi dikatakan head and shoulder. Bahu yang kedua ini belum confirm terbentuk. Bila complete garisan merah ini, barulah complete head and shoulder. Kenapa saya kaitkan head and shoulder dengan indeks LCI? Okey, saya buang dulu semua lukisan ni. Okey, kita ketepikan trend dari sebelum 3 November. Okey, kita ketepikan. Daripada 3 November, okey, rasanya kita bersetuju yang mana market structure terbentuk begini. Okey, yang mana resisten yang tertinggi adalah pada 1690 mata lebih kurang, dan support yang terkini adalah pada 1562. Kita buat support dengan resisten. Okey, setuju Dan berlaku minor downtrend daripada 18 Disember dan sehinggalah sekarang. Okey. Untuk pattern head and shoulder, jika anda lihat lukisan ini, shoulder ini tak semestinya berada dalam ketinggian yang sama. Okey? Dan support ini tak semestinya berlaku pada kerendahan yang sama. Sebab jika kita lihat indeks KLCI dan jika kita buat lukisan, bahu yang kedua sudah mula terbentuk. Belum pasti lagi, tetapi sudah mula terbentuk. Dan sekiranya ia terbentuk, ketinggian bahu yang kedua ini adalah lebih tinggi daripada ketinggian bahu yang pertama. Okey? Pattern ini dia bukan semestinya ketinggian yang sama. Okey. Jadi sekiranya kita dah dapat bahu yang kedua, semestinya kita ada satu support yang baru di sini. Dan jika kita buat satu trend line, okey, Jumaat lepas berlaku kejatuhan indeks, berlaku kejatuhan mata bagi indeks KLCI sehingga memecahkan paras support head and shoulder. Dan kejatuhan dan pecah support ini adalah dengan body candle, which mean pecah yang agak kuat. Tetapi kita bersetuju yang mana ada satu lagi support bergaris merah ini pada tahap 1561 mata. Okey. Cuma kita perlu monitor pada keesokan hari bila Bursa Malaysia buka pada esok pagi. Sekiranya paras support bergaris merah ini juga pecah, indeks KLCI akan mula membentuk kaki yang kedua dan mencari paras support yang baru. Iaitu pada 1450 meter. Okey, yang mana sekiranya indeks KLCI meneruskan kejatuhan, okey, kejatuhan mata, jadi trading plan yang merujuk kepada kategori yang kedua tadi, iaitu dengan jangkaan berlaku kenaikan harga saham dalam seminggu ke 2 minggu amat tidak sesuai. Okey, tetapi
sekiranya anda sudah mahir dengan technical analysis anda, okey, tidak mustahil untuk harga-harga saham itu naik, sebab dari tadi saya dah kata walaupun berlaku downtrend dalam indeks KLCI, masih terdapat 200 lebih kaunter saham yang berlaku kenaikan harga pada hari tersebut, pada tiap-tiap hari, okey, daripada 15 hari bulan Disember sehingga ke yang terkini. Okey, jadi itu adalah dua perkongsian saya yang mana kaitan antara tempoh pegangan saham, okey, yang anda beli dan juga chart pattern yang anda perlu kenal dan apa kaitannya dengan trend indeks KLCI. Okey, jadi saya harap perkongsian saya ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk anda. Sekiranya anda rasa perkongsian ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat, saya harap anda dapat subscribe saya punya channel supaya tidak terlepas dengan video-video baru, perkongsian-perkongsian baru saya akan datang. Okey, like dan komen sekiranya anda dapat kongsikan pandangan-pandangan anda melalui komen, share video ini sekiranya manfaat untuk anda dan orang sekeliling anda. Sekian, terima kasih.